Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, pada malam ini, yaitulah malam Khamis 13 hari bulan Syawal tahun 1431 bersamaan dengan 22 September tahun 2010 di Masjid Ar-Rahman Pondok Sungai Durian ini kita mula pengajian kita dalam sebuah kitab yang kecil, nama dia Penawar bagi Hati. Tak besar kitabnya, tapi dia ni penawar bagi hati. Sebab apa kitab penawar dipilih? Sebabnya hari ini penyakit masyarakat terlalu banyak. Penyakit hospital banyak dah. Dengan tak tahu apa, doktor apa pening dah. Tak cakap cari pakar dah. Tak jumpa cari masalah. Lagi ramai doktor pakar, lagi banyak penyakit mari. Itu dia panggil penyakit manusia, penyakit zahir. Penyakit kita ini yang payah nak ubat ni, itulah penyakit yang tersembunyi. Dia panggil penyakit apa ni? Penyakit hati, penyakit dalam. Dia penuh dalam, payah nak bagi. Kalau rusak di luar, mudah. Macam kereta kita, kalau rusak di luar, pomnya boleh katuk dia, boleh betul dia, boleh cak dia. Tapi bila rusak dalam, kereta elektronik pula, tak tahu nak cari di mana punca penyakit. Maka inilah kitab yang kita pilih ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Kitab kita ni, supaya mudah-mudahan dengan kita belajar ni, kita dapat bagaimana nak mengubah hati kita, insya-Allah. Jadi nama dia Penawar bagi Hati, yang menghimpunkan dia oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Tanda sekali, sekat Al-Mandili itu British itu, tak koma. Itu dia panggil Al-Mandili. Sekat tu kabilah dia. Adapun Huwaidim Talabatul Ilmi Al-Syarif, itu maknanya dia sendiri menggelarkan diri dia ni Huwaidim. Kalau kata khadim, khadam besar. Huwaidim maknanya khadam yang kecil. Tawaduknya orang tua ni, rahimahullah ta'ala. Dia kata, aku ni khadam kecil kepada talabatul ilmi syarif, kepada penuntut-penuntut ilmu yang mulia, fil haramil makki, di Masjid Haram Mekah. Tulislah makna dia tu di kitab. Bahasa Arab belaka tu. Huwaidim talabatul ilmi syarif, khadam kecil kepada penuntut-penuntut ilmu yang mulia, fil haramil makki, di Masjid Haram Mekah ataupun di tanah haram Mekah. Jadi kita nak kenal sikit siapakah Syekh Abdul Qadir ni. Jadi tuan-tuan, sebelum kita belajar kitab dia, sukalah ana memperkenalkan siapakah Tuan Syekh kita ni, Syekh Abdul Qadir ni siapa orangnya. Jadi kita tengok. Syekh Abdul Qadir, nama dia Abdul Qadir bin Abdul Muttalib. Itu jelas dah kita dah. Abdul Qadir bin Abdul Muttalib bin Hasan. Abdul Qadir bin Abdul Muttalib bin Hasan Al-Mandili. Dia gelarkan diri dia Al-Indonesi. Al-Indonesi itu sebab dia lahirkan di negara Indonesia. Al-Mandili itu apa dia? Al-Mandili itu nama kampung dia. Nah, apa dia kata? Dilahirkan di Sigalangang. Nama tak apa pelik. Dilahirkan di Sigalangang, Tapanuli Selatan, sebuah wilayah di Sumatera Utara. Al-Mandili kerana dia berketurunan Mandailing. Nama Mandailing nama keturunan dia. Jadi kita ambil dalam seorang penulis yang telah menulis tentang sejarah hidup Syekh. Syekh Abdul Qadir rahimahullahu taala telah dilahirkan pada tahun 1910. Beliau dilahirkan pada tahun 1910 dalam keluarga petani, dan mendapat pendidikan awal di sekolah Belanda pada tahun 1917 di Indonesia.
penjajah dia Belanda. Di Malaysia ni British hak lamanya. Jadi dia belajar di sekolah Belanda dan lulus pada darjah 5 pada tahun 1923. Kemudian dia berhijrah, berjalan pula. Di antara tempat yang dia mari belajarnya, iaitulah di Kedah. Orang Indonesia mengembara mari belajar di negeri Kedah. Jadi ramailah nama syekh-syekh dia, tuan-tuan guru dia. Kita tak nak bacalah ramai tuan guru. Cuma apa yang kita nak sebutnya, iaitulah beberapa orang nama tok guru dia. Di antaranya sekolah yang dia belajar di Kedah tu nama dia Darus Sa'adah Al-Islamiyah, Pondok Titi Gajah, nama Pondok Titi Gajah. Yang ketika itu baru diambil alih oleh Syekh Wan Ibrahim Abdul Qadir yang dikenali dengan nama Pak Cuhim. Jadi itu di antaranya. Kemudian pada tahun 1936 Syekh Abdul Qadir telah bertolak ke Mekah. Di antara tok guru dia yang masyhur di Mekah, iaitulah Al-Syekhul Kabir As-Sayyid Bakri Syata. Orang belajar pondok, dia kenal nama dia Syekh As-Sayyid Bakri Syata ni. Siapa dia? Iaitulah penulis kepada kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin ni syarah kepada Fathul Mu'in yang ditulis oleh Malibari. Ini ajaib tuan-tuan. Kitab Fiqh Syafi'i ditulis oleh Syekh Malibari. Fathul Mu'in ni orang India, Malbar, orang Malbar. Disyarah pula oleh Syekh As-Sayyid Bakri Syata, Bakri bin Muhammad Zainul Abidin Syata Ad-Dimyati, orang Mesir, Dimyat. Dengan kitab dia yang bernama I'anatul Talibin, dia belajar dengan tok guru ni. Kemudian dia belajar dengan Syekh Abdul Karim Daristani dan ramai lagi lah nama-nama syekh yang selalu kita dengar. Selepas pada dia belajar, tak lama Syekh Abdul Qadir telah ditabalkan, diberi ijazah untuk mengajar di Masjid Al-Haram, Masjid Haram Mekah. Selama mana dia mengajar? Dia kata lama dia mengajar. Lebih daripada 25 tahun dia jadi guru di Masjid Haram. Jadi di antara anak murid dia yang masyhur, anak murid Syekh Abdul Qadir yang masyhur ni, siapa dia? Tuan guru, Allah yarham, Tuan guru Haji Amr Rahman bin Sulaiman, pengasas Pondok Sungai Durian ni. Jadi bertali dia. Jadi pengarang kita ni guru kepada tuan guru kita. Kita ni anak murid kepada Tuan Guru Haji Rahman, belajar pula kita ni. Itu dia panggil bersambung cerita. Anak belajar dengan ayah, ayah belajar dengan guru dia. Jadi sambung cerita. Dan Allah irham, ayahanda kita ni rahimahullah ni selalu cerita tentang Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Mendili ni kawan kepada datuk saya, Syekh Muhammad Daud bin Sulaiman Al-Kelantan. Ini kawan. Boleh katakan kalau Syekh Muhammad Daud ni rahimahullah, kalau dia tulis buku kitab, contohnya kitab haji Al-Luqatatul Badi'ah yang ditulis tu, kata pengantar dia atau kata sambutan ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Mendili. Jadi dia orang ni memang akrab. Jadi ramai lagi lah tuan-tuan guru, boleh katakan tok-tok guru pondok di Kelantan yang sezaman dengan Allah irham Tuan Guru Haji Amr Rahman ni, kebanyakannya berguru dengan Syekh Abdul Qadir di Mekah. Jadi sebuah kitab yang ditulis oleh Ramli Awang. Ramli Awang ni telah menulis sebuah kitab, iaitulah biografi dan pendidikan Syekh Abdul Qadir Mendili. Dikeluar oleh UTM. UTM telah keluar kitab ni. Cantiklah biografi dia, besar. Cuma yang saya nak sebut di sini iaitulah tentang Syekh Abdul Qadir Mendili ni seorang yang suka menulis. Ini orang hebat ni. Dia suka menulis. Dan di antara orang yang ke depan dia punya pemikiran dia. Coba kita tengok tulisan-tulisan dia. Di antara karya atau mana tulisan dia, selain daripada mengajar, satu keistimewaan Syekh Abdul Qadir ialah kebolehan beliau menghasilkan buku-buku tulisan-tulisan agama. Sepanjang mengajar di Mekah, beliau telah berjaya menghasilkan 24 buah karya dalam bahasa Melayu dan Arab, termasuk 6 buah buku karya terjemahan. Tulisan dia mencakupi bidang usuluddin, pun ada, fiqh pun ada, politik pun ada, pendidikan ada, perundangan dan akhlak ada.
Jadi dia tulis semua benda. Cuba kita tengok salah satu contoh kitab dia. Antara karya-karya yang kontemporari, iaitulah tentang risalah ajaran Qadiani, yang mendedahkan kesesatan dan bahaya ajaran Mirza Ghulam Ahmad Qadiani ini. Jadi Syekh Abdul Qadir juga menghasilkan sebuah buku siasah dan loteri. Jadi pada masa itu pihak kerajaan ni, kerajaan perikatan ni, cuba nak menghalau loteri kebajikan masyarakat. Tak tahulah sejarah, tanya sejarah orang lama-lama ni ingat tak? Loteri itu loteri judi, tapi nak jadikan halal dia tu jadi loteri kebajikan. Loteri kebajikan dia panggil. Jadi Syekh Abdul Qadir ni pada tahun 1962 telah menulis sebuah buku siasah dan loteri. Tajuk kita dia, untuk menjelaskan hukum berkaitan judi loteri, anjuran UMNO, dan juga loteri kebajikan masyarakat yang ditaja oleh kerajaan perikatan ketika itu untuk mengutip dana bagi membina masjid dan sekolah agama. Loteri ini nak kutip remah untuk bantu orang miskin. Syekh Abdul Qadir tulis sebuah kitab, mana boleh loteri benda kotor macam mana nak buat masjid, jangan kata. Jadi oleh kerana ketika zaman kemasyhuran beliau itu, tanah Melayu baru mencapai kemerdekaan, baru merdeka, Syekh Abdul Qadir turut menulis tentang undang-undang, politik dan kenegaraan Islam. Beliau telah menghasilkan sebuah buku Islam, Agama dan Kedaulatan. Tahun 1959, merdeka tahun berapa? 57. 59 dia tulis sebuah buku Islam, Agama dan Kedaulatan untuk menjelaskan tentang pemikiran politik dan kenegaraan Islam. Buku ini diterbit oleh Pak Cuhaim pada 1962 selepas beberapa polemik dengan Abdul Rahman Merbuk, seorang ulama UMNO, yang akhirnya buku ini telah diskat, tak boleh lagi disebarkan. Jadi itu di antara kitab dia. Di antara tulisan dia yang hebat lagi, iaitulah kebagusan undang-undang Islam dan kecelaan undang-undang ciptaan manusia. Jadi Syekh Abdul Qadir dia tolak undang-undang sekular, undang-undang Lok-Rek, undang-undang apa orang putih ni, dia tolak. Dia tulis satu kitab, kebagusan undang-undang Islam dan kecelaan undang-undang ciptaan manusia, pada tahun 1961. Jadi kita cubalah kena cari apa ni, kitab-kitab lama dia ni, kalau boleh dibongkar balik, dicerita balik pada masyarakat, tengok pemikiran orang di awal abad kemerdekaan dulu, bagaimana ulama-ulama yang berani, yang telah bertegas dalam masalah ini. Beliau coba menjelaskan kepada orang Melayu tentang keadilan dan kebaikan undang-undang Allah, serta masalah kemasukan dan penerimaan undang-undang penjajah di negara ini. Itu di antara buku kontroversi dia lah, buku yang orang panggil buku panah dia. Buku lain yang ditulis oleh beliau yang sangat masyhur, buku apa? Senjata Tok Haji dan Tok Lebah. Ni masyhur sekali ni. Kalau orang mengaji pondok tak ada buku senjata ni, orang tak ada golok masuk hutan, tak boleh nak nebah. Tidak, kita orang pondok ni orang akan bagi sebeh, suruh mengatik, suruh jadi imam, suruh khutbah, apa-apa majlis lah kena ada. Jadi Syekh Abdul Qadir tulis dalam kitab dia ni, senjata Tok Haji dan Tok Lebah. Jadi Tok Haji dengan Tok Lebah kena ada senjata. Kalau tidak, berair mata. Tidak berair mata, berair mata. Ustaz, Tok Haji tolong sikit, dia tak pandai, apa nak buat? Saya kalau jadi imam kat khusyuk, menangis lah. Dia menangis tu bukan menangis khusyuk, menangis tak reti. Itu cerita dia tu. Jadi ada lagi kitab lain yang ditulis lagi, pembantu bagi sekalian orang Islam dengan harus membaca Quran dan sampai pahalanya kepada sekalian yang mati. Dia sampai pahala kepada orang mati. Kitab dia lagi Tuhfatul Qari Al-Muslim Al-Mukhtarah mimma ittafaqa alaihi Al-Bukhari wa Muslim. Jadi kitab dia apa ni? Kitab bahasa Arab ni. Kitab dia lagi bekal orang yang menunaikan haji. Ini panduan haji. Di antara kitab dia yang masyhur lagi, perisai bagi sekalian mukallaf atau simpulan iman atas mazhab salaf. Dia tulis sebuah kitab syarah kepada matan akidah At-Tahawiyah yang menceritakan tentang perbahasan akidah yang tak masuk ajak aliran falsafah dalam tu. Cantik kitab ni, ditulis pada tahun 1961 bersamaan dengan 1380. Jadi itu di antara pemikiran dia. Sebuah kitab yang pelik lah tuan-tuan. Nama dia Al-Khazainus Saniyah. Tengok kitab ni. Al-Khazainus Saniyah.
Maknanya hadiah yang cukup bagus min masyahiril kutubil fiqhiyah li a'immatinal fuqaha al-syafi'iyah. Dalam kitab ni Khazainus Sainiyah ni, Syekh Abdul Qadir telah tulis nama-nama kitab. Kita bila baca kitab, berkata Al-Imam Al-Ghazali. Siapa dia nama Ghazali? Tak tahu. Berkata Imam Ghazali, Al-Mawardi. Apa nama kitab Mawardi? Al-Ahkam Sultaniyah. Maka semua dia kumpul semua nama-nama kitab, nama-nama ahli fiqh Syafi'i, tahun berapa, bila orang ni mati, apa kitab dia yang masyhur, ditulis dalam kitab ni. Tak apalah, bahasa Arab. Hak pelik laginya, kitab ini Al-Khazainus Saniyah ni telah ditahqiq, telah diedit oleh seorang penulis nama dia Abdul Aziz Ibn Sa'id. Cetakan pertama yang jatuh ke tangan saya pada tahun 1925 bersama 2004. Kata di pentahqiq, juru edit kita ni, dia kata apa? Dengar baik-baik ni. Kuntu qad asartu ala hadzal kitab fi muhafazati Kelantan di Malaysia. Kitab ni dicetak di Beirut di Lebanon. Manuskrip asal, dia panggil manuskrip asal, makhtutat. Kitab ini Abdul Aziz bin Said dia jumpa di Kelantan. Ni apa lain? Kuntu qad asartu. Aku jumpa kitab Syekh Abdul Qadir Mandili ni fi muhafazati Kelantan di Malaysia. Dia jumpa di Kelantan, jumpa negeri kita rupanya. Bila aku tengok, saya terjemah lah. Bila aku munzu'an ra'aitu, bila aku tengok kitab ini, sya'artu bil jahdi alladhi badalahu mu'allifu. Aku nampak sangat betapa besarnya curahan tenaga yang telah dibuat oleh penulis ni. Maka dia pun ambil lah kitab ni, ditahqiq balik. Dia tahqiq balik jadi comel kitab ni. Asalnya kecil kan. Setelah ditahqiq balik, insya-Allah lah masuk dalam kepala Abu Anas ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong. Kita rasa nak terjemah pula kitab ni. Dia jadi bahasa Melayu balik. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir ni ada kitab Arab, kitab Melayu dia. Jadi kita jangan ingat, walaupun kita orang penulisnya di orang Melayu, hidup di alam di Indonesia, besar di Malaysia dan di alam Melayu, tapi kitab dia tu telah masuk ke dunia global, dunia Arab. Dan manuskrip dianya dijumpai di negeri Kelantan, Darun Naim ni. Allahu Akbar. Hebat dah. Syekh Abdul Qadir hebat, kitab dia pun hebat, negeri Kelantan pun hebat juga. Jadi kita kena cerita belakang hebat, hak hebat lah. Hak tak hebat jangan royak orang, tak baik. Baik. Jadi Syekh Abdul Qadir di antara guru orang Melayu yang boleh mengajar di Masjid Haram Mekah. Dan hari ini, sekarang ni, tahun 2010 ni, salah seorang anak dia, Syekh Muhammad bin Abdul Qadir. Muhammad Abdul Qadir ni salah seorang yang boleh mengajar di Masjid Haram Mekah. Dia boleh tauliah, mengajar dalam Masjid Haram Mekah. Dia mengajar kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, umrah ke haji ada juga. Kita pergi duduk di sebelah di antara tempat istilah Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Rukun Yamani dengan Hajar Aswad, tempat kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mana bapak haji kita tak ingat ke? Duk baca situ. Jadi sebelah rukun tu kita pergi ke belakang dia, ada tingkap macam 2 tingkap tu masjid. Tingkap atas tu tempat Bilal, muazzin. Belakang tempat Bilal tu tempat Syekh Muhammad Abdul Qadir Mandili mengajar situ. Jadi salah satu anak Melayu yang boleh mengajar di Masjid Haram dengan bahasa Melayu. Walaupun bahasa Melayu dia campur-campur lah. Ada Indonesia sikit, ada Kedah sikit, ada Petani sikit, macam-macam campur. Dia beranak Mekah. Jadi orang Melayu yang masih lagi boleh mengajar, anak pada Syekh Abdul Qadir ini boleh mengajar. Sedikit ulasan tentang pemikiran Syekh Abdul Qadir. Dengan pemikiran politik beliau yang begitu terkehadapan, berbanding para ulama yang lain, Syekh Abdul Qadir bukan sahaja berjaya menghasilkan karya-karya politik, pemikiran Islam dan fiqh semasa, tetapi turut terlibat secara langsung dalam gerakan politik Islam. Syekh Abdul Qadir telah mempengaruhi murid-muridnya di Mekah supaya menolak pemikiran nasionalisme. Nasionalis tak ada. Menolak undang-undang penjajah. Ini hebat dia. Menolak kepimpinan bukan Islam. Mewajibkan perjuangan menegakkan negara Islam. Serta mewajibkan umat Islam menyertai PAS. Mekah duduk ni. Cerita ni cerita Mekah ni, kita baca sejarah. Beliau sendiri menyertai PAS cawangan Mekah pada tahun tersebut ketika yang di Pertuan Agong PAS, Dr. Haji Abbas Ilyas memimpin pasukan kesihatan jemaah haji Tanah Melayu
pada tahun 1954. Pergi ke sana, dia tubuh. Syekh Abdul Qadir turut dipilih sebagai ketua cawangan Mekah sehingga beliau mengidap penyakit ganjil di kakinya yang membawa kepada kematian beliau pada tahun 18 Rabiul Awal tahun 1385 bersamaan dengan 1965. Jadi berapa tahun umur dia? Dia lahir pada tahun 1910, meninggal pada tahun 1965. Mana tahun dia lebih kurang 64 tahun lah. 64 tahun. Jadi itu di antaranya biodata ataupun sejarah ringkas penulis kitab yang kita nak baca ini, insya-Allah. Semoga Allah Taala mencucur rahmat ke atas guru kita ni Syekh Abdul Qadir dan kepada tuan guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Rahman, serta semua guru-guru kita dan guru-guru tuan guru kita ni, rahmatullahi taala alal jami', insya-Allah. Dan Allah Taala akan beri berkat serta taufik hidayah kepada anak-anaknya pula yang akan menyambung tugas untuk berdakwah kepada masyarakat di kawasan ini dan seterusnya dan seluasnya mungkin, insya-Allah. Baik, itu orang panggil sejarah ringkas mukaddimah kepada perbincangan yang kita bincang ini. Tengok muka surat 2 dalam kitab. Kata penulis kitab iaitulah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Biasanya itu matan. Kita akan syarah kitab ni. Jadi tanda selepas pada ibadat itu, letak nombor 1 situ. Letak nombor 1 selepas ibadat, tanda dekat tepi itu. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Berdasarkan firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam suratul jin Allah Taala firman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya aku tidak jadikan jin dan manusia itu kecuali supaya beribadat kepada Allah. Jadi Allah Taala jadi dua makhluk ni. Jin dan manusia ni ada taklif. Ada peraturan agama yang dia orang kena ikut. Kena semaya, kena puasa, kena haji, kena zakat, itu dia panggil taklif, keberatan syarak. Makhluk lain, hayawan, lembu ke, unta ke, apa hayawan, pokok kayu ke, bersama mana pokok, bukit bersama mana pokok, dia tidak ada taklif, tak ada taklif. Yang ada taklifnya siapa? Jin dengan manusia. Dua kumpulan ni. Dan lagi yang sangat mengetahui ia, siapa dia sangat mengetahui? Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Jadi dada manusia tu saya tahu. Allah Taala yang Maha mengetahui. Kalau manusia lain mengaku dia tahu peribadi orang dalam tubuh orang, maka orang ni kita kata orang ni orang karut lah ni. Mana orang tahu? Lagi yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi dalam dada dan segala mata yang khianat. Allah Taala tahu mata-mata yang khianat ni. Lagu mana mata khianat? Bila dia tengok orang tu, tengok dengan pandangan yang bukan kesia belah. Kalau tengok orang senang, nak menghancurkan nikmat orang. Kalau tengok orang hebat, dia nak jatuhkan orang. Itu dia panggil mata-mata yang khianat. Mata khianat. Dan lagi akan bertanya ia, yakni Allah Ta'ala akan bertanya daripada pendengar dan penglihat. Apa dia pendengar? Telinga. Tuhan akan tanya telinga, mu dengar apa atas dunia? Apa yang kamu dengar atas dunia tu? Dan penglihat. Siapa penglihat? Mata. Dan hati. Sebab hati yang duk fikir nak buat benda-benda ni hati. Hati dulu duduk kewaya, duk fikir nak buat apa, nak buat benda baik, tak buat baik, duduk di hati. Dan lainnya pada hari kiamat Allah Ta'ala akan tanya semua. Jadi bila kita tahu hari ni yang kita akan ditanya, semua anggota kita akan ditanya, maka menjadi kewajipan kita hari ni bagaimana nak membuat persiapan rapi supaya soalan-soalan itu dijawab dengan betul. Ulama kata, kamu buat persiapan bagi setiap soalan itu mesti ada jawapan, dan bagi setiap jawapan itu mesti betul, tepat menjawab. Sebab kita hari ni kalau orang tanya boleh jawab. Boleh jawab tak boleh jawab? Boleh jawab semua. Tak betul tahu. Tak.
Bila jawapan tu nak yang betul. Dia tak betul tak boleh. Dan selawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat. Jadi sebagaimana dalam ayat Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah Taala sebut dah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu jawatan Nabi. Allah Taala beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawatan dia, kami tak utus engkau ya Muhammad kecuali pembawa rahmat kepada alam. Jadi Nabi kita kerja dia membawa rahmat kepada sekalian alam. Jadi kalau kerja orang lain itu kerja lain, kerja Nabi kitanya bawa rahmat. Yang bersabda ia, siapa dia bersabda? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya bahawasanya Allah Taala tiada menilik ia kepada rupa kamu. Allah Taala tak tengok rupa kita cantik ke hudu, putih ke hitam. Tidak ada nilai di sisi Allah Taala. Dari sudut warnanya tak ada nilai. Mu hitam ke putih cerita lain. Yang kita nak tengoknya apa dia? Nak tengok harta banyak ke sikit, tidak. Dan tetapi menilik ia kepada hati kamu. Allah Ta'ala nak tengok hati kita. Hati baik ke tak baik? Hati ni taat kepada Allah Ta'ala ke tidak? Tapi jangan pula jadi macam orang berpalasapah zaman sekarang ni. Zaman kita hari ni ramai orang berpalasapah. Kadang-kadang saya gurau juga, kata bukan berfalsafah, berkepala sampah dia panggil. Orang lain berfalsafah, falsafah tu orang mikir molek. Tapi orang kita dulu ni ramai hak berkepala sampah. Mana pada tak betul lah, banyak masuk sampah dalam tu. Tidak kita air ni kalau pahit masuk sampah, keluar air tak keluar air. Tak keluar air tak. Kepala orang supaya juga. Dia kepala masuk sampah, mikir tak betul. Macam mana kepala sampah dia? Kalau orang tanya dia, cik, kenapa tak semayang? Kenapa tak salat? Dia kata, saya tak salat pun tak apa, hati saya baik. Sedap punya jawapan. Saya derma kepada anak yatim 1000. Derma kepada ni 1000. Maya tak? Baik tak baik? Itu hati usah, bukan hati baik. Jadi jangan buat alasan hati saya baik walaupun saya tak sembahyang. Kalau baik dengan manusia baiklah, tapi dia dengan Allah Taala baik. Tak baik. Ini dia panggil salah cakap. Baik. Allah Taala nak tengok hati manusia ni, maksudnya hati baik ni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bukan seperti dakwaan orang sekarang ni, tak apa. Saya tak tutup aurat pun tak apa, tapi hati air ni baik. Dia kena kecek air dengan apa ni lah, baru dia hebat. Air punya hati baik walaupun tak tutup aurat. Air baiklah, kata apa. Dan selawat Allah Taala ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah membersihkan hati mereka itu daripada sifat kecelaan, sifat buruk, sifat yang dicela, yang dikeji oleh syarak, dan menghiasi mereka itu akan dia dengan perangai yang baik-baik. Jadi buang sifat keji, kita akan letak dalam diri kita sifat yang terpuji. Dan sifat kepujian, itulah sifat orang yang macam inilah yang kita nak. Amma ba'du. Tanda lepas pada amma ba'du tu kena letak koma situ. Amma ba'du. Itu uslub Arabi. Bahasa Arab kalau kita buat mukaddimah cakap, dia mesti kena cakap amma ba'du. Mana kita berhenti sekejap. Lepas pada ni aku nak masuk tajuk. Tadi tak. Tadi mukaddimah yang lain. Amma ba'du. Maka ini sebuah kitab kecil. Sebuah kitab kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Jadi kita belajar tasawuf malam ni. Masyarakat hari ni alhamdulillah, kalau nak mengajar kitab tasawuf ramai peminat. Tapi kalau mengajar kitab fiqh lagi. Pasal apa? Memang kita rasa ajaib juga bila tengok senara-senara orang mengajar tu. Kitab-kitab fiqh, tambah-tambah fiqh dalam bab muamalat ni tak apa ceria masyarakat. Sebab boleh jadi tak ada kes lain dah. Belajar kitab muamalat ni seolah-olah kita bawa tukur, ketuk kepala diri, kelekong. Hari-hari duk main riba, hari-hari duk main benda tak kena, hari-hari duk main melanggar syariat.
Tapi kalau main dengan kitab tasawuf yang tak terlibat dengan kita, tak apa. Main bab apa-apa yang tinggi-tinggi tu, bab petapa, bab absolut contohnya. Jadi kita kena ingat, Tuan Syah kita kata, kitab yang kecil ini pada permulaan ilmu tasawuf. Apa dia ilmu tasawuf tu? Tengok muka surat 4. Muka surat 4 baris yang pertama, yang kedua. Ini cara kita belajar. Ta'rif tu kena tahu. Ilmu tasawuf itu iaitulah pengetahuan. Ingat baik-baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, penonton dan pendengar sekalian, kena tengok ta'rif tasawuf tu apa dia. Biasanya bila kita sebut tasawuf, kita duk nampak bawa sebeh besar, bersuluk, bertapa, bersekal. Ni ilmu tasawuf itu iaitulah pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Ilmu tasawuf ini iaitulah ilmu nak baiki hati. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Jadi kerana itulah dipanggil ilmu tasawuf ni. Zaman Nabi tak ada ilmu tasawuf. Zaman sahabat tidak ada ilmu, nama ilmu tasawuf tidak ada. Tapi kita kena ingat, jangan kata ilmu tasawuf ilmu baru. Tak, bukan baru. Ilmu tasawuf ini iaitulah ilmu akhlak. Ilmu akhlak nak baiki hati manusia. Setengah kita dia panggil ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu penyucian jiwa. Ilmu nak membersih diri daripada kotoran sifat-sifat mazmumah dan nak hias diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu dia panggil ilmu tasawuf. Jadi tuan-tuan jangan salah faham. Bila sebut ilmu tasawuf seolah-olah kita ni duduk di alam lain, dunia ni alam lain. Tak? Alam ni juga kita. Alam dunia kita duduk, alam masyarakat kita duduk. Kita tak payah lagi duduk bertapa atas gunung, tak payah masuk dalam gua, tak payah duduk menaik atas pokok, tak payah. Duduk di rumah kita, duduk di masjid kita, tapi hati nak bersih. Itu dipanggil syarat dia. Kita dah belajar syarah dah dalam kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil mustaqim dulu. Dalam kitab tu ada juga cadangan-cadangan supaya bila nak zikir sebut nama-nama semua sekali itu, dan kita dah beritahu pada waktu itu bahawa yang kita naknya pembersihan jiwa kita ni berdasarkan kepada bagaimana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dalam kitab-kitab itu. Baik. Balik semula ke muka surat kita ni. Ilmu tasawuf itu kita tahulah ilmu yang membincangkan tentang hati, kelakuan hati. Secara detailnya kita akan hurai nanti insya-Allah taala apa dia makna ilmu tasawuf itu. Jadi kitab ini adalah merupakan kitab permulaan ilmu tasawuf. Kita boleh tulis kat tepi itu ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, tanda tasawuf atau akhlak atau adab atau ilmu tazkiyatun nafsi, itu semua nama dia. Seorang tuan guru besar, nama dia Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi kita belajar dalam kitab ni, dalam kitab Al-Khazainus Saniyah ni, dia akan huraikan dalam setiap mazhab ada Syekhul Islam dia. Mazhab ada Syekhul Islam. Dalam mazhab Syafi'i, bila sebut berkata Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i, maksud dianya Syekh Zakaria Al-Ansari. Dalam mazhab lain Syekhul Islam orang lain pula. Jadi itu istilah. Pasal tu kita kena tahu bila baca kitab-kitab ni, kita kena tahu istilah dia. Istilah Syekhul Islam siapa dia? Istilah Al-Qadi siapa? Istilah Al-Syekhani siapa dia? Jadi dalam kitab kita ni cantik. Kata di Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah, at-tasawuf ilmun yu'rafu bi ahwal tazkiyatin nufus wa tasfiyatil akhlaq wa ta'miril zahir wal batil li nailis sa'adatil abadiyah. Ilmu tasawuf itu iaitulah ilmu yang membincangkan tentang keadaan pembersihan jiwa, memurnikan akhlak, mendirikan akhlak-akhlak yang mulia secara zahir dan batin untuk mencapai kemuliaan yang abadi. Itu makna ilmu tasawuf. Seorang orang yang hebat dalam dunia pemikiran dulu dan sekarang, pemikiran dia dipakai oleh orang dulu, dipakai oleh orang sekarang. Nama dia Abdul Rahman Ibn Khaldun. Setengah orang ni kalau sebut Ibn Khaldun hebat. Ibn Khaldun kata apa? Dalam kitab dia Al-Muqaddimah, Al-Faslus Sabi' Ashar fi ilmi tasawuf. Ilmu tasawuf tu ilmu apa? Dia kata hadzal ilm min al-ulum asy-syar'iyyatil haditsati fil millah. Nama ilmu tasawuf tu satu ilmu yang baru dalam agama Islam. Dulu zaman Nabi tak dia panggil tazkiyatun nafsi, ilmu akhlak, itu dia panggil gitu.
Wa asluhu anna tariqat haula'il qaum, asalnya tasawuf ni sudah ada di ulama-ulama terdahulu dari kalangan daripada Rasulullah, daripada di kalangan kibariha minas sahabati wat tabi'in wa mandahum. Wa asluha, asal ilmu tasawuf ni al-uqufu 'ala al-ibadati wal inqita' ila Allah. Orang yang menuju kepada ibadat dan putus dia dengan hubungan dunia, tak mau lagi dah, dia pergi menuju pada akhirat saja. Itu dia kata. Wal i'radi an zakhrafid dunya wa zinatiha, lari daripada meninggalkan perhiasan dunia dan segala perhiasannya. Cuma timbul lagi di sini, iaitulah tentang tasawuf. Tasawuf tak ambil daripada kata apa. Ada orang kata ambil daripada perkataan suf. Pasal orang tasawuf ni dia pakai baju, orang panggil ni bulu dia tu bulu hok kasar. Suf tu mana bulu hok kasar-kasar. Jadi betul ke tidak dia kata gitu. Qala kata di Ibn Khaldun, falamma fashal iqbal ala dunya fil qarn tsani wa ma ba'dahu. Apabila masuk kurun yang kedua dan lepas padanya, orang banyak duk gila ke dunia. Wajan hanas ila mukhalatatin nas dunia. Jadi ramai orang ni kurang ke akhirat. Jadi ikhtassal muqbiluna 'ala al-ibadah, orang yang suka ibadat pula telah duduk menamakan diri mereka as-sufiyah wal mutasawwifah. Jadi kami ni orang tak cara dunia ni. Dunia tu orang lain. Kami. Maka jadi dia ahli tasawuf, dia panggil. Wa qala al-Qushairi, jadi nak cari kalimah tasawuf tu dari puduk istiqaq min jihatil arabiyah wala qiyas, tak jumpa cari. Wa zahir annahu laqab. Qushairi kata tasawuf ni satu gelar lah kepada kumpulan yang mengaji ilmu nak baiki hati. Itu asalnya. Qultu, kata Ibn Khaldun, wal azhar an naqila bil istiqaq innahu min as-suf. Jadi asalnya dia kata kita ambil daripada mereka ni pakai baju kasar, kain-kain yang tak baik. Itu di antara apa yang disebut oleh Ibn Khaldun tentang tasawuf. Ada yang mengatakan tasawuf ni mari daripada pakaian, ada yang mengatakan satu nama kepada gerakan kumpulan yang beribadat. Jadi bagi kitanya yang nak jelas kepada masyarakat di sini, bila sebut tentang tasawuf maksudnya ilmu akhlak, bukan ilmu pelik-pelik, ilmu ajaib-ajaib, bukan ilmu boleh terbang atas angin, bukan ilmu boleh naik jalan atas air, dah. Ilmu nak baiki hati supaya dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba, siapa dia hamba tu? Si Abdul Qadir, dia bahasa diri dia hamba. Hamba himpunkan dia kerana peringatan bagi hamba sendiri, sayalah hamba tu. Dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar, dan hamba namakan dia dengan penawar bagi hati. Penawar ni maksud apa? Penawar ni ubat. Tidak ubat penawar. Jadi hati kita sakit, maka cari ubat. Dan hamba sebut di dalamnya, hamba namakan dia dengan penawar bagi hati, pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya. Ni wajib kita kena bersih daripada hati kita ni, dan dihiasi dengan dia akan segala hati. Dan hamba sebut di dalamnya akan satu pendahuluan, muqaddimah, pendahuluan tu, dan 3 bab. Babnya ada 3, pendahuluannya 1. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia dengan ini kitab, dengan kitab ini. Ini bahasa lama, bahasa tahun 60-an ni. Dengan ini kitab. Tukar ayat tu jadi dengan kitab ini. Bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya, dan bahawa menjadikan ia akan diikhlas semata-mata untuk keradaan Allah Subhanahu wa taala, kerana bahawasanya ia, yakni Allah, sangat kuasa atas tiada sesuatu, yang menghimpunkan dia oleh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Makkatul Mukarramah pada tanggal 7 hari bulan Rajab tahun 1378 Hijriah. Coba kat bagi 1431 sekarang ni. Waktu dia tulis dulu 378. Berapa tahun dah? Kira ahli-ahli matematik. Tak ingat? 53 tahun. Betul? 53 tahun dah kitab ni ditulis, baru sampai kita nak baca malam ni. Alhamdulillah, sempat lagi insya-Allah
Dan kita pohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan kita juga dapat menghabiskan syarah kita ini sebagaimana kita yang lain. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan kita pada majlis yang akan datang dalam bab pendahuluan, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.